Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, ya, pada malam ni sementara kita menunggu tibanya waktu Isya, ya, marilah kita sedikit, ya, bermuzakarah ataupun kita berbincang dalam majlis ilmu. Kerana sepanjang musim sekarang ni kiranya kita di dalam keadaan katanya tidak bolehlah diadakan kuliah, diadakan majlis ilmu secara langsung, secara bertalaqi dan sebagainya. Baik, saya guna dengan kata teknologi yang ada zaman sekarang, kita boleh buat secara online. InsyaAllah pada malam ni marilah kita sama-sama berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya ingin berkongsi dengan muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian, ya. Boleh insya-Allah, ya, pada malam ni alhamdulillah, ya, kita marilah bersama-sama muzakarah sedikit, ya, tentang isu-isu semasa yang berlaku sekarang ni, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ya, saudara ikhwan yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, kita dapat berjumpa pada malam ni, ya, walaupun kita jauh, ya, di di tempat masing-masing yang ada, tapi kita seolahnya dekatlah di dalam hati, dan dekatlah kita bersama-sama bincang sedikit sebanyak, insya-Allah, ya. Apa yang saya ingin jelasnya kepada kita semua, bahawasanya majlis ilmu sangat-sangat pentinglah bagi kita. Majlis ilmu, ya, yang mana kita lihat kalaulah kita asing, ya, ibadat kita dengan ilmu kita, berarti kata kita sudah binasalah, ya. Jadi ibadat yang kita lakukan, ya, mesti kita kena ada ilmu. Jadi ilmulah yang mana membawa kita melakukan ibadat ni dapat betul, ya, dan lagi mungkin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita lihat, ya, orang yang belajar ilmu, ya, orang yang mengajar ilmu, maka di dalam fadilat, dalam kelebihan Allah Ta'ala, ya, beri ganjarannya. Di antaranya bagaimana kita lihat sebuah hadis yang baginda kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis daripada Sa'ad bin Mu'adz, ya, bin Anas, daripada ayahnya radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, baginda kita qala, man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amili syai'un. Ini hadis ni riwayat Ibnu Majah, ya. Baginda kita bersabda, ya, dia kata siapa yang mengajar ilmu, yang 'allaman 'ilman, yang mengajar, ya, yang mengajar ilmu, maka baginya pahala mereka yang beramal dengan dia, ya, la yanqusu min ajril amili syai'un, ya, tidak kurang daripada pahalanya orang yang beramal suatu pun. Bermakna katanya kita kongsi ilmu yang ada kepada kita, ya, kita kongsi bersama-sama, ya, maka orang yang menerima ilmu daripada kita itu, mereka dapat beramalnya,
maka pahala yang mereka lakukan itu tak putus bagi kita. Jadi dapat juga orang yang mengajar ilmu, orang yang beramal, jadi pahala berterusan. Sebab itulah ya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jadi masa yang kira katanya di antara maghrib dengan isyak, ya, saya ingin kongsi sedikit ya sementara menunggu solat fardu isyak, ya, kita yang ada dekat rumah masing-masing, ya, kita berjamaah dengan keluarga kita, kita selepas itu kita boleh dengan secara langsung kita boleh muzakarah. Apa yang saya ingin kongsi dengan sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, muslim dan muslimat, iaitu topik yang saya ingin sentuhnya tentang kita redalah dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Ya, redalah kita dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham bahawasanya ya qada ni adalah ketentuan Allah. Qada qadar, ya, qada qadar di antara rukun iman, ya. Kalau kita belajar rukun iman yang 6, ya, maka akhir sekali, ya, selepas daripada beriman kepada hari kiamah, ya, hari akhirat, maka beriman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar ni setengah daripada rukun iman yang 6 yang kita mesti beriman. Maka qada dan qadar ini, ya, tidak ada sesiapa pun yang boleh menolaknya atau yang boleh menghalangnya. Sebab itulah kalau nak bahas panjang tentang bab qada qadar, ada yang qada mubaram dan sebagainya lah, ya. Jadi kita nak bahas panjang, nak kata ni, ya, qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nak kita ni redha. Ya, sebab apa saya pilih tajuk ni bersama-sama dengan kita semua untuk muzakarah, sebab ya kita nak supaya kita ni dapat renung-renungkan apa yang telah berlaku sekarang. Ya, sekarang kita memang masyhur dengan kata satu wabak ataupun dikatakan virus corona, kan, corona 19, corona 19 dan sebagainya yang dinamakan, kan. Jadi bagaimana kita sekarang ni? Bagaimana kita sekarang? Kalau kita kata kita sekarang ni, ya, Allah Taala uji dengan penyakit ini, dengan wabak ini, ya, yang mana kita sendiri pun kata tak pernah berlaku, bagi tak pernah kita dapat, ya, ujian iaitu penyakit ini selama hidup kita lah, boleh kata, ya, jangkitan betapa cepat yang merebak seluruh dunia yang ada, muslimin dan muslimat. Maka apa yang kita nak di sini, kita mesti kena redha. Mesti kita redha. Redha artinya kita ni rela ataupun suka hati, ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah redha ni penting sekali. Allah Taala ni ada jelas, ada sebut, ada rakam di dalam surah Al-Bayyinah. Kalau kita baca, ya, surah Al-Bayyinah, kan, hampir hujung akhir, ya, yang mana Allah berfirman, ya, di antara ayat kita lihat, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Kita baca surah Al-Bayyinah, ya, alam yakunin, ya, kita baca sampai akhir ayat tu, ayat maka Allah Taala, ya, ada sebut di sini bagaimananya balasan bagi mereka itu di sisi Tuhan mereka itu syurga, syurga yang tajri min syurga adni yang tajri min tahtihal anhar, ya, yang berlari-lari sungai-sungai yang ada, ya, khalidina fiha abada, kekal di dalam syurganya selama-lamanya, ada kekal di dalam selama-lamanya. Kita kata ni radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, radhiyallahu, Allah redha dan mereka itu pun redha. Redha, maka di sini kita kata redha ni adalah suka hati, suka sama suka. Allah Taala balas bagi orang yang beriman.
orang beriman, termasuk daripada kalangan-kalangan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan orang beriman semuanya, yang mana mereka redha, mereka itu tidak ada kufur, tidak ada nak bagi tu bagi ni apabila Allah Subhanahu taala sudah tentukan. Maka tuan-tuan, jadi kalau kita renung, kalau kita lihat balik sebagai kita katanya sebagai peringatan, sebagai diri kita lah, atau macam saya sendirilah, katanya nak kita ni lihat keadaan sekarang ni, kita redha ataupun tidak. Yang mana Allah Ta'ala datang ujian kepada kita, datang ujian kepada kita dengan kita ni, kita lihat di perintah oleh pihak berkuasa supaya kita ni jangan kita keluar daripada rumah, makna kata tidak ada keperluan untuk beri keperluan asas macam makanan dan sebagainya, kita tetaplah di rumah. Maka redalah kita, terimalah kita, jangan kita degil, jangan kita degil. Sebab apa? Sebab pihak kerajaan pun nak kita ni supaya wabak ataupun corona dikata bolehnya nak cepat-cepatlah. Kalau kita dekat Malaysia sini bermula daripada tarikh kita 18 hari bulan nak sampai ke 31 hari bulan ni tak lamalah. Tak sampai sebulan, kita kata sampai setahun, sampai dah kata lebih kurangnya 2 minggu ataupun seminggu lagi lah kita sabar. Kita jangan merayak-rayak dekat sana sini, susah. Cuba kita lihat pada hari ni ada lagi 123 lebih kurangnya, ada lagi kematian. Jadi kita bolehlah sabar duduk kat rumah. Kita lakukanlah amalan-amalan, aktiviti yang bermanfaat dalam rumah kita. Jangan kita rugikan masa, sia-siakan masa kita yang ada dalam rumah kita. Khususnya kita amallah. Contohnya amalan yang kita boleh buat, boleh membaca Al-Quran. Kalau kita ada anak-anak kita bolehlah berzakarah dengan anak-anak kita, isteri kita, mengajar apa yang ada, manfaatkan di dalam rumah kita. Jadi boleh kita lakukanlah apa yang aktiviti, kalau nak sukan yang ringan-ringan dalam rumah pun boleh kita buat, yang mana disediakan oleh pakar-pakar untuk kita sukan dalam rumah. Inilah nak katanya kita ada kita redha, kita suka. Sebab itulah kalau kita lihat baginda kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni jadi orang yang redha, redha apa yang Allah Taala tentukan. Apa yang Allah tentukan, di antaranya baginda kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita jadi orang yang beribadat, i'budullah, ibadatlah kamu akan Allah. Kita ibadat kepada Allah dengan bahawa kita ni ibadat kita dengan redha. Maka fa illam tastati fa fis sabri ala ma takrahu khairun kasirun. Jika tak dapat, tak kuasa di atas kamu ni nak ibadat dengan secara suka hati, maka sabarlah kamu. Baginda kita kata fa fis sabri, maka sabar atas apa yang mana takrahu, yang mana kamu benci, sabarlah. Kita kalau kita kata di sini siapa yang nak macam penyakit wabak yang datang sekarang ni, corona, kita tak ada siapa nak. Cuma kita ni ibadat pada Allah, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita redha, kita redha. Kita kalau tak dapat redha, kita tak dapat juga rasa ni, sabarlah. Sabarlah atas yang ke mana kita tak ingin, tak benci, maka itu adalah lebih baik. Banyak kebaikan untuk kita. Maka kita kata pula kalau kita kata sabar, bagaimana sabar? Sabar ni di antaranya ulama bagi artinya kita menahan akan kesusahan bentuk ibadat kita, menahan tentang kesusahan jiwa kita, menahan serba-serbi untuk tidak berlaku daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Itu makna kata ulama bagi mentakrif sabar di atas ibadat, sabar di atas kita ni solat, sabar di atas kita ni buat yang Allah Taala suruh, kata yang fardu, yang sunat, kita sabar, kita tinggal ataupun kita jauhi daripada larangan-larangan Allah
Subhanahu wa taala. Itu makna kata sabar. Itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sayang kepada seorang hamba-Nya, ya, sayang kepada seorang hamba-Nya, maka Allah taala ada ujinya. Ya, Allah taala uji hamba-Nya bagaimana ni hamba-Nya, hamba dia itu seorang yang sabar ataupun tidak, nak katanya. Allah sayang kepada kita, Allah datang ujian kepada kita. Sebab itulah ujian Allah Ta'ala yang datang pada kita ni bukan sia-sia saja. Di antaranya kita lihat, ya, bagaimana Allah nak uji kita ni, orang beriman. Adakah mereka itu nak ada redha atau sabar? Ya, kalaulah kita ni jadi orang yang sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala ni jadi, ya, ijtabahu, makna kata sayang kepada kita. Allah Ta'ala kasih kita, wa in kalaulah kita redha, tu kita redha, kita sabar, kita redha, kita suka hati, kita tak adalah kita nak ada nak melawan dan sebagainya, maka di sinilah Allah Taala akan pilih kita jadi istafahu. Ini apa yang baginda kita sallallahu alaihi wasallam pun ada jelas, ya, supaya kita ni orang beriman, ya, mereka itu tak dapat tidak, jadi mestilah akan dapat ujian, ya, ujian, bentuk ujian, bermacam-macam ujian yang ada. Maka kalau kita sabar, alhamdulillah, tiada masalah tuan-tuan sahabat-sahabat semua. Maka, ya, sahabat-sahabat, ya, yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak bincang lagi, ya, berkaitan dengan, ya, perkara yang penting, ya, contohnya kita sekarang tidak dibenarkanlah ke sana ke sini tanpa ada hajat. Maka kita ni, ya, di dalam rumah, ya, kita di dalam rumah bersama dengan keluarga kita, ya, isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya, maka kita mesti kena ingat, ya, di antaranya, ya, pesanan para alim ulama lah, kita katanya orang-orang yang hebat-hebat, ya, iaitu pesan tentang, ya, makanan, minuman kita, ya. Jadi kalau kita renung, kita lihat balik, ya, kita duduk dalam rumah, apa kita tak buat, ya, racik-racik kata lapar, nak makan, kan, nak minum, maka kita kena jaga juga, kawal juga makanan, ya. Kalau tengok sekarang kan dekat kedai-kedai, pasar-pasar, kedai runcit, ya, kedai jual barang basah, barang kering, kita lihat ni betapa ramainya. Betapa ramainya, katanya beli kadang-kadang ni dengan bekalan banyaklah, ya. Kita cuba fikir balik, ya, ini kerajaan tak ada isytihar dengan cara darurat, dengan secara mesti kena sebagai, tapi mari panik, ya, katanya mari letaknya. Tak payah kita nak panik, tak payah kita nak jadi kalang kabut, macam biasa je lah, macam biasa je kita beli, insya-Allah barang keperluan kita ambil, yang kita berhajat, ya, boleh standby, kata kita beli. Kalaulah roti, okey, roti ni kita boleh beli, kemudian ada tempoh mungkin 4 hari ke, kita tak boleh nak ambil, ya, banyak-banyak, ya, sehingga kita simpan banyak, takut dia kalau 4 hari ke 5 hari, maka dia supaya dia dah habis dia tempohnya, maka habis tempoh, kita tak boleh nak makan lagi lah, kalau mana kata boleh memberi mudarat kepada tubuh badan kita sebagainya, ya, dia dah habis tempoh, kita beli sedikit. Ini saya lihat kadang-kadang dia ambil banyak-banyak, dia beli dengan kira kata macam kata nak simpan makan sebulan 2 bulan dah banyaknya. Kita lihat barang ni cukup, tapi kalau kita jadi panik, kita jadi nak, ya, dengan banyak kita nak beli, kita nak simpan, kita takut nanti tak dapat makan, tak dapat nak minum, nanti kita ni, sebab itulah, ya, sifat yang ada dalam kita ni, kita kena buangkan yang tu. InsyaAllah, ya, dengan biasanya kita beli, kita kata, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita pun nak juga kita, jadi bagilah, ya, sepakat kena semuanya, insyaAllah stok ni cukup, ya, kajian anda umum kata tak ada masalah lah tentang bekalan makanan, minuman, bekalan dan sebagainya yang ada ni, insyaAllah tak ada masalah. Dan kita dalam rumah, kita kena lihat, kita makan, cara makan kita ni, jangan kita
ya acik dah tak ada kerja nak buat, kita tak ada apa nak laku, kita pun acik nak makan. Kita kena ingat, ya tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian, yang dikasihi sekalian, ya bahawasanya, ya kalau kita makan banyak, kita makan tak kira kata masa sehingga kita ni kita lihat, ya adalah yang boleh bawa ke kebinasaan tubuh badan kita. Terlampau kenyang duk kacik kita makan, kan, yang di antaranya 5-6 perkara ni boleh katanya perkara yang boleh jadi negatif ataupun boleh jadi merosakkan, membinasakan tubuh badan kita dengan sebab kita kenyang, ya kita kenyang, kita duk makan lagi makan. Jadi nak kata di antaranya kita ni jadi tidak sedap, tidak rasa nak seronok ataupun kesedap tentang kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita kata dah makan kenyang, minum dah banyak kenyang, jadi apa nak buat? Jadi nak tidur dan sebagainya. Seronok tak amal ibadat? Tak seronok lah. Maka apabila kita makan banyak pula, jadi keinginan nafsu kita ni semakin bertambah. Tu yang kedua ni, makin bertambah nafsu kita nak. Jadi nafsu amarah bisu ni nak kata dia akan nak mengajak kita untuk melakukan kejahatan, bagi tu bagi sebagainya. Kita lihat lah, ni dengan punca kita melebihkan makan kenyang, kita kata kan. Kalau kita lihat kita ada yang ketika kalau kita lihat apabila kita makan betapa banyak ni, kita rasa ingat tak tentang orang-orang yang fakir, yang miskin, yang mereka itu yang tak dapat makanan. Kita renung balik, kita keadaan begini pun kita rasa, oh ada, ya Allah Ta'ala uji dekat negara Malaysia kita kata ni, ya walaupun makanan cukup apa semua tapi rasa takutnya habis. Tapi kita renung, ada negara-negara yang mereka itu tak dapat makanan, ya tak dapat makanan sehari, 2 hari, 3 hari, jejak seminggu, sebulan. Kita lihat ni, ya kita kata negara-negara luar. Kalau kita renung balik, oh kita ni ya ada makan, maka kita kena ingat apabila kita nak makan banyak-banyak tu, ya kita ingat betapanya ada orang yang lebih lapar daripada kita, ya keadaan sekarang kita lihat. Maka kalau lagi yang berikutnya, ya kita nak jadikan tubuh badan ni jadi lemah, ya, tentang peringatan kita, lemah ingatan kita. Kalau kita belajar ilmu, kalau kita belajar, maka kita lampau kenyang, maka letih lah. Jadi tak boleh nak ingat katanya ilmu yang mana disampaikan oleh ustaz, para ulama-ulama kita ini, ya. Dan kalau kita renung lagi, ya orang yang mana mereka ini, ya banyak kenyang ni, kira katanya makan terlampau kenyang ni, tak lain tak bukanlah maka dia dah kenyang, maka dia nak pergi ke mana? Pergi ke toilet lah, tempat dia. Kita zaman toilet nak buang selalunya. Kalau nak tahankan wuduk kan, dia tak tahan mana lah. Sebab kenyang. Sebab tu lah kita di rumah, ya sementara kita ni diperintah suruh kita ni duduk dalam rumah, maka kita jaga makanan. Biarlah stok yang kita beli, kalau selalu kita beli, ya kita boleh makan 3 hari, ya contohnya, ya kalau ikan kita boleh makan 3 hari, kita boleh jimatkan sikit, ya untuk jadi 4 hari ke 5 hari. Sehari kita makan, kita dengan keluarga yang contohnya kita makan, ya kita makan 3 ekor ke, kalau kita lihat kalau keluarga ramai banyaklah, jadi kita boleh kurangkan sikit, jadikan stok kita ni kita kata meningkat sedikit. Jadi kita perlu nak keluar setiap hari pergi kat pasar, kedai-kedai runcit untuk beli makanan. Kita tahu mana, ya kata, ya jangkitan yang berbahaya ini akan timpa kepada diri kita. Tempat perhimpun yang ramai-ramai yang ada kat sini, kita tak tahu, tak mestikan. Jadi kalau ramai-ramai pakak keluar, pakak duk berhimpun satu tempat, kata pergi beli barang makanan keperluan setiap hari, maka jadi harapan kata benda yang tak elok di jangkitan itu akan kena. Jadi kita boleh adjust lah, ya sementara, ya Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala angkatlah sedikit-sedikit, ya katanya wabak ataupun bala, ya penyakit yang mana datang kepada kita ini, ya sebab itulah kalau kita renung balik, ya manusia yang melakukan kejahatan, manusialah yang melakukan kerosakan,
ya di atas muka bumi ini. Manusialah yang membuatkan huru-hara yang atas ni. Maka itu di antaranya sebab yang Allah Ta'ala ni akan datangkan bala, azab dan sebagainya. Muslimin dan muslimat, ya, masa pun kita kata dekatlah waktu Isyak. Tu bincang pada malam ni sedikit sebanyak. Tak apalah, bolehlah, tak ada apa nak buat kira katanya, ya, tu masa sementara menunggu waktu Isyak. Berapa minit lagi ni lebih kurangnya. Muslimin dan muslimat, ya, baik, itulah yang mana saya dapat berkongsi sedikit sebanyak pada malam ni, ya. Walaupun kita jauh, ya, jauh diri tetapi dekat di hati pada katanya. Dan jangan lupa kita ni yang melakukanlah amalan-amalan yang mana bekalan-bekalan persiapan kita untuk ke sana nanti. Kita katanya boleh buat persediaan, Allah Ta'ala bagi kita hidup lagi panjang lagi bagi kita ni, ya. Kita sedialah dengan kita ibadat, ya, walaupun di rumah. Ya, ada seorang dia tanya, ustaz, dia kata saya ni, ya, sembahyang di rumah tak dapat pahala sempurnalah bagaimana saya solat di masjid, di surau, ya, jalan ulang alik. Muslimin dan muslimat, kita ingat, ya, kita patuh kepada pemerintah, ya, kita patuh kepada pemerintah. Walaupun, ya, kita solat di masjid, ya, walaupun kita solat di rumah, kita solat berkeluarga kita, selama ini yang mana kita ni, ya, solat dekat masjid, dekat surau, tetapi dengan keadaan begini, ya, kita tidak dibenar lagi datang surau, datang masjid, maka kita solat di rumah, kita akan dapat pahala juga bagaimana pahala yang kita datang dekat surau, dekat masjid. Inilah kata ibadat yang penting kita dok buat selalu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ya, kita selalunya buat yang sunat, ya, sunat rawatib ke muakkad, ghairu muakkad, sunat-sunat kita buat. Satu ketika, satu masa kita ni jatuh sakit, kita pun tak dapatlah nak buat lagi sunat-sunat tersebut, ya, maka Allah Ta'ala tu sudah kira dah beri pahala macam kita sihat, macam kita buat. Ya, kita buat macam kita sihat dulu. Kita kena ingat di sini. Jangan kita rasa kata nak pergi juga ke surau masjid walaupun keadaan orang kata jangan datang, kita pun nak datang juga ni. Sebab apa? Nak kepada pahala. Kenapa ni jadi itu? Jangan kita pertikaikan. Kita turutlah pemerintah, turutlah kata waliul amri, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi amri minkum ni makna kata pemerintah kita lah, yang mana dia ni, ya, tak ada dia nak halang kita sebenarnya, tapi dia nak kebaikan untuk kita semuanya. Kalau ada umat Islam dan yang bukan Islam yang ada berbangsa yang ada dekat sebuah negara, kita katakan negara Malaysia kita ni, maka semuanya nak jadi aman bolehnya. Kita rasa seorang, tapi bagi pemerintah pening kepala mereka fikir bagaimana nak buat. Kita lihat keadaan masih meningkatnya. Itulah kita jangan takut, ya, tentang pahala fadilat yang Allah Ta'ala beri. Macam mana kita tak datang selalu, kita tak dapat datang, kita dapat. Tapi manfaatlah kita di rumah, ya, supaya kita ni, ya, jangan buang masa. Ada keadaan duduk dalam rumah, buang masa lihat kepada TV selalu, tak ada nak baca Al-Quran, tak ada nak kajian-kajian ilmu, tak ada nak berzikir dan sebagainya. Jadi habis gitulah, jadi rugi. Muslimin dan muslimat, maka, ya, apa yang saya dapat bersama-sama pada malam ni, ya, kongsi sedikit sebanyak, ya, dalam tajuk tentang redha lah kita dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah lain kali kita bincang pula, ada masa lagi, ya. Baru try di secara live sendiri ni, bagaimana nak buat nak. Ya, saya ada 3 orang lah kira kata pihak yang mana mesti bertugas jugalah. Imam Bilal Siak yang ada kat sini, ya, mesti kena bertugas. Sebab apa? Tak nak kosongkan, ya, masjid yang ada dekat sini. Maka cukup, ya, dah sampai masa. InsyaAllah dengan izin Allah kita jumpa lagi. Salah dan silap, kasar-kasar sebagainya tidak tersusun bahasa sebagainya, maka saya minta maaf lah, ya. Maka saya akhirlah dengan, ya, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, ya, asyhadu an la ilaha illa anta